mengenai berbalisma, soalan khusus tentang berbalisma itu daripada buku Syed Hussein Alatas, tajuk dia Intelektual Masyarakat Membangun. Tetapi saya pindahkan tajuk itu kepada berbalis masyarakat membangun. Di mana dalam buku itu Syed Hussein menyebutkan perkataan berbalisma. Berbalisma itu daripada perkataan Melayu sebenarnya. Dia bukan barbarik. Mula saya baca buku, saya ingat barbarik. Rupanya bebal. Bebal. Orang kampung, kalau orang Melayu kampung-kampung cakap bebal. Bebal itu terlalu bodoh sampai tak boleh nak diajar. Dalam bahasa ringkas, terlalu bodoh sampai tak boleh nak diajar. Betul. Itu saya rasa. Dan ciri-ciri berbalisma itu antara lainnya adalah seperti Pak Pandey. Itu disebut dalam buku tu. Itu bukan saya sebut. Saya Hussein sebut dalam buku tu ciri-ciri Pak Pandey. Apa ciri-ciri Pak Pandey? Pak Pandey ni ciri-ciri dia adalah ibarat tikus baik kilabu. Benda yang dah rosak, dia ambil alih, makin tambah rosak. Jadi konsep ini yang ada dalam masyarakat Melayu adalah konsep universal. Di mana contoh-contoh dia berada di mana-mana di dunia berbalisma. Ya, bukan hanya orang Melayu yang terperangkap ataupun terkongkong dengan makna berbalisma, tetapi dalam tamadun-tamadun lain juga ada ciri-ciri berbalisma ini. Tapi saya nak komen kat sini adalah nasib yang menimpa Dr. Aziz Bahri ini bukan pertama kali dalam sejarah. Dia bukan benda yang terlalu asing sehingga kita tak boleh nak pantau, kaji dan lihat. Ya. Dulunya nasib ini juga kalau zaman dulu-dulu dekat kota Eton. Ada satu kota zaman dulu namanya Eton. Antena kata orang Melayu. Dalam kota tu ada seorang pemikir. Ada orang pemikir nama dia Socrates. Jadi Socrates ini pun akhirnya dihukum kerana tuduhan menghasut orang muda. Jadi kalau kita nak katakan limitation of academic freedom, limitasinya itu, batasnya itu tentulah Dr. Azmi kata mengenai bodohlah batasnya kan. Tetapi hujah yang benar lazim akan mencabar status quo. Itu dalam banyak sejarah. Hujah yang benar lazimnya akan mencabar status quo. Sama ada status quo itu kita pindahkan dalam institusi yang namanya universiti, atau status quo itu kita pindah dalam institusi yang namanya pemerintah ataupun kerajaan, tak kisahlah apapun. Dan dia akan mencabar. Bila mencabar, institusi itu, badan itu akan mengenakan tindakan kepada yang mencabar. Padahal idea Socrates bukan terlalu maksudnya asing sekalipun. Sebab tu saya tuliskan solidariti untuk Aziz Bahri ini. Saya melihat isunya apa? Isunya kritikan terhadap raja. Isunya kritikan terhadap titah yang Sultan Selangor. Itu isunya. Tetapi bila dilaporkan isu itu di dalam Malaysia kini, isu itu dipindahkan oleh berita harian utusan menyatakan Aziz Bahri derhaka. Ataupun cuba untuk derhaka. Macam mana kita nak tahu orang tu cuba untuk atau tak cuba untuk derhaka ni? Kalau kita tak bincang. Bincanglah dia cuba macam mana. Belum lagi bincang, tindakan dah dikena. Kan, iaitu gantung Aziz Bahri. Jadi saya rasa ini tindakan, walaupun nama universiti, tapi saya rasa tindakan ini tindakan yang tak bertamadun. Dalam banyak sejarah dunia, Revolusi Merah di China pun sama juga. Golongan intelektual, golongan akademik ini golongan yang malang nasibnya. Apabila berlaku sesuatu rejim itu, yang pertama antara lainnya harus dihapuskan adalah academician dan intelektual. Tetapi bila naik sesuatu kuasa baru itu, intelektual dan akademician lah yang paling akhir sekali mendapat nikmat barangkali. Kita tak bicara sampai soal falsafah tabi'i dan fitrah manusia untuk buktikan Aziz Bahri ini mengeluarkan satu pandangan yang barangkali bertentangan dengan fitrah dan kebenaran manusia. Kita tak bicara sampai soal itu. Kenyataan Aziz Bahri jelas. Dia kata, saya cuma berpendapat bahawa sesetengah raja-raja telah melanggar garisan mereka dan membelakangkan perlembagaan.
Maksudnya, pandangan Aziz Bahari ini masih dalam konteks undang-undang dan perlembagaan. Tidak keluar pun daripada konteks itu. Bahkan Aziz Bahari tidak mencabar pun perlembagaan itu. Dan perlembagaan kita tahu dalam mana-mana negara moden adalah tiang seri wujudnya sebuah negara. Kalau tidak, negara itu tidak boleh wujud. Perlembagaan itu dianggap sebagai kesepakatan rakyat untuk mendirikan sebuah negara. Untuk diri sebuah negara, negara tak boleh diri macam tu. Ini bukan zaman feudal. Selepas pencerahan tak ada negara ataupun absolute monarki, raja mutlak, tak ada. Untuk diri sebuah negara itu diri di atas asas apa dulu nak diri? Macam mana negara yang nama negara bangsa tu nak diri? Dia mesti berdiri dengan perlembagaan. Itu yang mengikat. Itu yang dianggap sebagai persetujuan rakyat untuk bersama dalam negara. Kalau tidak, negara tak terbentuk. Bila? Kerana saya tak kata perlembagaan itu langsung tak boleh dicabar. Di Amerika pun perlembagaan ditulis banyak kali. Dan ada amendment. Itu di Malaysia pun ada amendment. Sebab tu saya dalam tulisan ni, saya katakan amendment antara yang penting, yang relevan untuk kita lihat semula hari ini adalah imuniti Raja-Raja Melayu 1992. 3. Ya, Mac. Bulan Mac. Yang diluluskan di Parlimen. Ya, ceritanya panjang dalam ini. Dan cerita itu saya lihat menarik juga sebab dia melibatkan Raja-Raja Melayu di mana pada ketika itu kekuasaan yang mencari masalah dengan Raja-Raja Melayu. Dan dibongkar semua cerita dalam istana dan dalam kain Raja-Raja Melayu. Untuk tujuan-tujuan politik lah. Tidak menjadi satu keanehan bagi tekanan terhadap pemikir intelektual akademisi, di mana tekanan itu berselindung di sebalik nama agama. Ya, dia menjadi satu putaran yang hampir lengkap. Kalau dalam kes Aziz Bahari di Malaysia itu, teorinya itu dah hampir lengkap. Mereka menggunakan institusi-institusi agama yang dianggap mempunyai authority daripada yang masyarakat rasa ada authority daripada Tuhan seakan-akan, ya, untuk mengenakan tekanan itu menutup mulut. Maksudnya kalau menentang pandangan Aziz Bahari menentang pandangan raja-raja itu, dianggap menentang agama. Itu yang saya katakan dia hampir melalui proses yang sempurna. Kerana apa? Orang Melayu dan orang Malaysia tak ada istimewanya nak berbanding dengan orang di Eropah. Bukan kata kalau Eropah buat silap, kita di sini tak semestinya buat silap. Jadi jangan kata kita ada keistimewaan itu. Bahawa kalau kita lakukan kesilapan yang sama seperti sejarah telah melakukan kesilapan itu, kita juga akan terhukum seperti mana sejarah pernah menghukum mereka. Maksud saya, kita ambil dalam kes Ibn Rushd. Ibn Rushd ni orang yang menemukan pemikiran akal yang waras. Kalau saya kata orang lain, mungkin dalam bahasa istilah yang lebih moden dipanggil sebagai rasional. Waras. Jadi orang yang rasionalis itu selalu terhalang untuk mereka meraba kebenaran dan menyatakan kebenaran kerana mereka itu tidak memegang otoriti keagamaan. Sehinggalah Ibn Rushd menulis, ialah dia menafikan pandangan Imam Ghazali, tahafud al-falasifah, kesesatan ahli falsafah. Menafikan dengan tahafud al-tahafud, iaitu kesesatan orang yang sesat. Kamu sesat bukan kerana falsafah sesat, kamu sesat kerana memang kamu sesat. Sebab itu Ibn Rushd dalam makalah penentu hubungan falsafah dan syariah yang diterbitkan IKD itu menunjukkan bahawa Ibn Rushd kata kalau mereka itu mampu untuk berfikir secara falsafah untuk mencapai kebenaran, mengapa dihalang? Sebab itu dekat sini yang dipertikai bukan perlembagaan, tapi kandungan perlembagaan. Kalau dipertikai, kalau nak di-amend, nak dibina, kandungan itu mungkin boleh dibina. Tak ada siapa halang. Sebab itu yang terbukti tahun 1993 yang dibuat oleh kerajaan dan UMNO. Tetapi perlembagaan itu sebagai satu konsep itu untuk mendirikan sebuah negara bangsa moden
itu sukar untuk dipetikan. Sebab itu yang mengikat negara bangsa moden bagi pandangan saya. Dan pandangan ini kita lihat termasuk daripada apa yang disebut oleh John Locke. Ini pemikir zaman pencerahan. Sebab itu pembodohan ini lawan dia dengan pencerahan. Orang tak rasional itu lawan dia dengan rasional. Tak susah sangat. Tetapi untuk menjadi orang yang rasional, yang berkata dengan hujah dan empirikal, itu memang problem. Terutama dekat Malaysia. Dan saya sebut masalah besar reformasi 1998 adalah melahirkan orang-orang ataupun kelompok yang tak rasional. Di samping melahirkan orang yang bersemangat untuk membawa perubahan, tetapi dia juga ada tendensi besar untuk melahirkan orang-orang yang tak rasional atau kelompok masyarakat yang tak rasional. Aziz Bahri ini bermula daripada Ezam yang membuat laporan polis terhadap Aziz. Kita contohnya, saudara buka tvselangor.com, tengok perbahasan parlimen yang tak ada dekat RTM. Dan kita tahu seminggu sebelum Aziz Bahri dikenakan tindakan, dalam parlimen itu ramai ahli-ahli parlimen yang mendesak supaya Aziz Bahri dikenakan tindakan selepas keluar ni. Dan tindakan itu rentetan daripada laporan polis yang dibuat oleh segelintir bangsawan lama. Jadi ini kena kita teliti. Keduanya, saya rasa kalau kita nak sebut parti politik, format yang ada dalam parti politik itu tak boleh pakai semua format UMNO. Kalau kita kata mahasiswa tak boleh menyertai parti politik dengan hujah-hujah format UMNO, tak boleh. Mungkin parti politik lain daripada UMNO lain caranya. Saya tak kata parti itu sempurna, termasuk parti yang saya sertai. Tetapi format asas itu harus kita lihatkan perbezaannya. Ada tak kebebasan suara dalam parti yang saya sertai? Contoh, dengan berbanding dengan UMNO. Saya bukan nak bela parti politik lah dalam bab ni. Tapi saya rasa format itu juga harus dipertimbang. Dan keduanya mengenai kebebasan ekspresi. Okey, sebenarnya nak masuk parti politik ni 2-3 minggu lepas kalau tak silap, Awi jumpa KJ, pemuda UMNO. Pemuda UMNO. Awi dikatakan akan menyerahkan orang UMNO. Awi dikatakan akan menyerahkan orang UMNO. Yang saya nak sebut ini, di dalam kebudayaan sendiri menjadi kritikan untuk apa seniman itu menyertai parti politik. Itu bukan hanya terbatas dalam soal academician ataupun student. Dalam konteks kebudayaan, orang mengkritik kalau seorang seniman itu menyertai parti politik. Memang menjadi isu juga di kalangan seniman. Untuk apa? Kamu dah ada tools kamu dah ada perkakas dan senjata kamu, iaitu bakat dan karya kamu untuk menyatakan apa-apa pun perubahan dalam Malaysia. Tetapi ini menjadi debate lagi. Mengapa mereka ni masuk parti politik? Kita tahulah kebanyakan orang yang masuk UMNO termasuk seniman sebab nak dapat kontrak buat konsert. Tak lebih dari itu. Tapi harus ada hujah. Sebab tu saya tak kata orang yang masuk opposition itu semestinya benar. Ada orang juga menggunakan pandangan-pandangan hujah keras agama untuk menyertai opposition atau untuk menyertai Pakatan Rakyat. Ada juga seniman yang begitu. Mereka tidak punya hujah yang lebih kuat tentang persoalan masyarakat dan persoalan zaman. Sebab itu saya katakan, masalah besar yang kita lawan, yang ditinggalkan oleh AUKU, yang ditinggalkan oleh Akta Mesin Cetak adalah pembodohan. Dan nak lawan pembodohan ini tidak lain dengan cara, istilahnya pencerahan. Saya meminjam istilah pencerahan ini daripada Dr. Syed Hussein juga, Syed Hussein Ali. Syed Hussein Ali dia tak sebut pencerahan. Dia sebut itu dengan istilah zaman cahaya pencelikan, iaitu mencelikkan akal fikiran warga negara tentang hak-hak mereka. Kenapa mereka itu menjadi warga negara? Itu persoalan. Yang jadi warga negara ni kerana lahir ke? Yang dia jadi warga negara? Boleh tak seorang warga negara itu kalau tak bersetuju nak membubarkan diri dia daripada menjadi warga negara? Ramai je hari ni yang pindah ke luar negeri dan tak nak jadi orang Malaysia. Ini yang akhirnya menjadi kesan kepada negara kita, di mana orang memilih dirinya untuk membubarkan dirinya, tukar kerakyatan, pembubaran lah tu, kepada
negara-negara lain apabila tidak wujudnya kebebasan dalam negara. Itu pandangan dan mengenai universiti dekat Singapura tadi. Singapura ni beginilah ya. Memang orang kata Singapura tak ada kebebasan demokrasi, tapi ekonomi bagus. Ada orang kata gitu. Bahkan ada pemimpin-pemimpin yang guna hujah itu untuk mencengkam. Tetapi Singapura dinamiknya tidak sama dengan Malaysia. Maksud saya, ini antara negara kota. Negara yang penduduknya sekitar 2 juta orang. Negara kota. Kita Malaysia bukan negara kota. Kawalannya itu seperti kawal Petaling Jaya je Singapura ni. Maksud besarlah sikit, taklah kata sekecil Petaling Jaya. Jadi hujah untuk menyatakan autokratik, cengkaman, otoritarian yang digunakan oleh pemerintah Singapura itu relevan untuk Malaysia. Saya rasa itu pandangan yang sangat autokratik juga, anti-demokrasi. Perkembangan Indonesia, pencapaian akademik Indonesia, filem Indonesia, muzik Indonesia, kebetulan saya orang terlibat dengan industri muzik di Indonesia itu berkembang selepas wujudnya demokrasi 1998. Sebelum itu, muzik Indonesia dandut. Tak ada lagi. Jadi hanya selepas demokrasi 1998, reformasi, muzik itu berkembang luar biasa. Kebudayaan di Indonesia berkembang luar biasa. Jadi dia ada kena-mengena dengan demokrasi, dan demokrasi itu adalah soal kebebasan. Dan apa yang malang adalah soal kebebasan dan demokrasi ni dalam sejarah manusia dah selesai abad ke-17. Yang mana di pemimpin Malaysia hari ini yang hidup tahun 2012-2011 ni masih tak selesai dan tak faham lagi soal kebebasan. Itu yang paling malang dan tragedi pada bangsa kita. Beza asas perlembagaan pada kefikiran saya, penama Amerika dan Malaysia, walaupun Malaysia itu sudah dipinda besar kecil dalam itu 700 kali tadi, adalah seperti apa yang Locke sebutkan. Kita dirikan perlembagaan dan kita dirikan negara ini sebab apa? Kita dirikan perlembagaan sebab nak dirikan perlembagaan, sebab negara lain ada perlembagaan, kita pun nak kena ada perlembagaan. Itu je sebab. Adakah itu je sebabnya? Saya rasa mendirikan perlembagaan itu hak yang asas. Kalau dalam perlembagaan Amerika dia jelas, pursuit to happiness, hak untuk mencapai kebahagiaan. Dia bukan sahaja bercakap tentang kebebasan, dia bukan cakap tentang demokrasi. Dan nak jamin kebebasan dan demokrasi itu untuk apa? Untuk kerajaan, untuk rakyat. Sebab tu yang Locke cakap, saya tak adalah nak terlalu obses dengan Locke ataupun intellectual discourse ni, tapi saya rasa relevan. Sebab masalahnya pemerintah kita tak pernah bincang hal ini sewaktu perlembagaan itu dibangunkan. Perlembagaan itu seolah, ya kita pun tahu sejarah. Kami buat filem 10 tahun, Hari Harta, dan itu menjurus langsung kepada batang tubuh perlembagaan. Tetapi yang disebut oleh Locke, yang saya pinjamkan semula, sebab perbincangan ini akhirnya dia bukan benda yang terlalu susah. Itu yang saya nak tekankan, bahawa hak untuk mendapat keamanan, damai dan kesentosaan itu hak setiap manusia. Simple yang macam tu, yang kita duduk terbelit masuk penjara, keluar penjara ni, ada yang kena tangkap, ada yang kena charge, hanya nak sampai kepada satu titik di mana hak kebahagiaan mendapat hidup yang aman damai. Itu sahaja. Dengan cara kebebasan dan demokrasi jalannya. Itu saya rasa beza dia. Kalau tidak kita duduk, saya rasa benda yang semudah inilah yang pemerintah kita tak faham. Walaupun kita boleh quote daripada Quran, kita quote daripada Confucius, kita quote daripada Mahabharata, kita boleh quote daripada mana pun, tetapi itulah intipati mengapa beberapa negara moden ada setengahnya gagal dalam menjamin demokrasi dan setengahnya berjaya. Perbincangan kita adalah antara dua pihak, iaitu rakyat dengan pemerintah. Sebab itu sampai akhirnya dijadikan persoalan, apa tanggungjawab bapa? Apa tanggungjawab keluarga? Apa tanggungjawab tuan kepada hamba? Apa tanggungjawab pemerintah kepada rakyat? Dan di mana batas-batas tanggungjawab itu? Kalau kita buat
bagus punya perpustakaan, lepas tu mahasiswa tak datang, itu soal lain. Tetapi tanggungjawab untuk buat perpustakaan itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab untuk jamin kebebasan rakyat itu tanggungjawab pemerintah. Kalau Ahmad itu tak nak bebas duduk dalam rumah dan dia tak nak tengok apa-apa dan dia duduk saja dalam rumah, itu soal lain. Sebab itu persoalan yang kita sampai akhirnya adalah persoalan antara tanggungjawab penguasa kepada rakyat. Kalau di universiti, pihak pentadbir universiti dengan mahasiswa dan ahli-ahli akademik yang berada tenaga pengajar dalam itu. Jadi kalau kita nak pergi terlalu mikro, mungkin rakyat kita ini tak cukup pandai, tak cukup. Itu saya rasa kita kena bermula dengan sangka baik dengan masyarakat kita. Saya rasa kalau tidak, semua orang akan boleh elak. Semua orang akan boleh kata macam itu yang dilakukan sepanjang zaman Lee Kuan Yew di Singapura. Lee Kuan Yew setiap kali dibangkitkan soal kebebasan dan freedom dan demokrasi, termasuk dalam parlimen, dia akan jawab dengan cara attack individu orang. Seperti apa yang kena dekat Asia Tenggara. Attack individu orang. Orang tu tak cukup ni, orang tu tak cukup ni, orang ni gini, orang ni gini. Dia akan attack on that particular individu. Dia bukan kepada idea saja. Dia tak lihat dia itu sebagai pemerintah dan yang attack itu sebagai rakyat. Ini masalah besar kematangan politik yang tak ada dengan acuan dan sistem pemerintah yang ada sekarang.